Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzah Syekh pada Dua Jazari ingin melaporkan berita tentang kes tanah runtuh yang berlaku di Batu Maung pada 24 Februari. Pada era globalisasi ini, kes tanah runtuh ini bukanlah satu hal yang asing di Malaysia. Disebabkan oleh bentuk muka bumi yang tidak sekatap menyebabkan kes tanah runtuh ini terjadinya kes tanah runtuh ini di Malaysia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kes tanah runtuh ini boleh berlaku seperti penyahutanan, penebangan pokok secara haram dan sebagainya. Faktor-faktor yang menyebabkan kes tanah runtuh ini terjadi berkait rapat dengan pencemaran alam sekitar yang sedang menular di Malaysia. Persoalannya, apakah kepentingan dalam menjaga alam sekitar? Menjaga alam sekitar adalah mengelakkan daripada terjadinya pemanasan global. Seperti yang kita tahu, pemanasan global membawa banyak keburukan kepada manusia seperti strok haba, pencemaran oksigen dan mengganggu habitat haiwan di hutan. Antara sebab atau faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global adalah pembebasan klorofluorokarbon yang berlebihan dan karbon dioksida. Kita perlulah menghentikan pemanasan global secara berkala dan tidak perlu menangguhkannya lagi kerana ia akan membawa kesan yang lebih buruk kepada umat manusia. Persis kata peribahasa Melayu, mencegah lebih baik daripada mengubati. Justifikasinya di sini, kita haruslah menjaga alam sekitar agar kita dapat mengelakkan daripada terjadinya pemanasan global. Penjagaan alam sekitar adalah untuk menyelamatkan pelbagai spesies flora dan fauna di Malaysia. Hal ini kerana Malaysia sangatlah dikenali dengan flora dan fauna yang pelbagai jenis dan jarang ditemui di luar Malaysia. Sebagai contoh, bunga Rafflesia, tapir Malaya dan harimau Malaya. Maka kita haruslah menjaga semua spesies flora dan fauna ini agar kita dapat menghalang dan mencegah mereka daripada kepupusan. Maka dengan berbuat demikian, kita dapat menyelamatkan pelbagai spesies flora dan fauna di Malaysia. Cara yang boleh kita lakukan agar kita dapat mencegah daripada terjadinya tanah runtuh. Salah satu caranya adalah dengan menanam anak pokok sedikit demi sedikit. Pada masa kini, anak pokok memerlukan masa yang lama, lebih kurang 5 ke 6 tahun untuk membesar. Maka kita haruslah menanam pokok secara berkala agar kelak akan berguna di masa hadapan. Tamsilnya, pokok ketapang dan pokok binjai. Contoh-contoh pokok seperti yang berikut mempunyai dahan yang besar yang mampu menghalang daripada terjadinya tanah runtuh. Persis kata mutiara, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Maka dengan ini, demikianlah bahawa kita haruslah menanam pokok sedikit demi sedikit agar kita dapat mengelakkan daripada terjadinya tanah runtuh. Kita juga boleh menguatkuasakan undang-undang dalam Malaysia tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok dan alam sekitar. Hal ini kerana pokok-pokok di Malaysia seringkali ditebang dalam kuantiti yang sangat banyak, bahkan sampai tidak mampu membuatkan pokok-pokok tersebut rehabilitasi ataupun berada dalam keadaan pemulihan kerana ditebang dalam kuantiti yang sangat banyak. Hal ini juga menjejaskan habitat haiwan yang tinggal di pokok seperti monyet, beruk, cimpanzi dan sebagainya yang sentiasa berada di Malaysia. Persis, kita haruslah sama-sama dalam mencegah dan membanteras aktiviti-aktiviti haram seperti pembalakan secara haram dan penyahutanan. Persis kata mutiara, sakit sama mengaduk, luka sama menyiuk. Tegaslah bahawa kita haruslah menguatkuasakan undang-undang dalam Malaysia agar kita dapat mencegah daripada terjadinya pembalakan haram dan aktiviti penyahutanan agar dapat menyelamatkan pokok-pokok dan alam sekitar di Malaysia. Di atas menjelaskan betapa pentingnya penjagaan alam sekitar kepada kita. Kita haruslah bersama-sama menjaga alam sekitar kita agar kita dapat mencegah daripada berlakunya pencemaran alam. Kesimpulannya, kita semua haruslah berganding bahu dalam membanteras semua pencemaran alam yang berlaku di Malaysia agar keberlangsungan hidup dapat diteruskan. Persis kata cendekiawan, muafakat membawa berkat. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.